Christmas. Merry Christmas minggu lepas. Salam sejahtera, salam hari Ahad untuk anda semua yang menonton Propaganza Suntikan Gosip yang hangat menyengat. Saya Masya Milan. Patung cendana mana pula ni? MML bertemu dengan tapi nanti MML minggu ni nama baru adik, Baby Sisi. Sisi tu apa? Apa? Baby carut-carut. Jangan confuse. MML tu apa? MML tu kau lah beda. Masya Milan Londo. Oh tak. Oh, I ingat MLM. MLM lain. Lagu lain. Marah je lawak. Anyway, nice to meet you. Nice Merry to meet you. Christmas. Still in the mood of Christmas. Oh, where have you been last week, my diva? Cuti Christmas. Oh no. Inilah MML. Bukan apa. Tadi MML sebut Baby Sisi apa? Kononnya patung cendana. Patung Ini cendana. bukan patung cendana, you all. Ini patung cendawan. Baby AA yang kena hack. Sesuai cendawan. Ya. Okeylah. Cer kita cer. Kita ada satu cerita ni. Aktor, pelawak lah katanya. Dia menghayun besi. Hayun masih filem kungfu ke? Bukan. Bukan. Dalam satu pergaduhan katanya. Oh, gaduh betul. According to script lah. Lepas tu? Katanya. Cerita mendidih lagi apa? Ada lagi satu ni. Manager lebihkan kuah dari sudu. Macam mana tu? Siapa? Lebih nasi daripada periuk. Kita tunggu. Lepas tu ada cer lagi tentang pengarah ni. Tak tahulah dia naik hangin ke, dia tak puas hati ke, dia duk jawab pasal kisah Julia Perez. Siapa tu? Adalah. Oh, ada. Okeylah, yang menarik kita membuka tirai Propaganza Suntikan apa? Gosip yang hangat menyengat. Ya, dengan cer tentang Asian Film International Festival. Lepas tu ada bazar yang famous. Lepas tu adik you ke abang you yang AA tu, yang badan tough tu, yang Fear Factor tu. Itu laki I. No. Don't make story. Cer jadi apa? Jadi duta. Melawak Korea tu. Propa. I wanna wish you a Merry Christmas. Puan Livan Tajang, pengarah untuk AIFA 2013. Boleh ceritakan sikit tentang konsep AIFA 2013 ni? Konsep AIFA ini adalah satu pesta film di mana kita invite entries dari negara-negara ASEAN. Lebih dari itu, it is also ASEAN Film Festival Award. Saya boleh ceritakan sikit tentang kerjasama apa sebenarnya fungsi seniman untuk menjayakan AIFA 2013 ni? Kebanyakannya kita akan bawa artis-artis yang terlibat dalam industri seni ini untuk menyertai AIFA 2013 nanti pada 28 hingga 30 Mac saat saya di Sarawak. Kita sudah ada respon yang very positive during our Jakarta Roadshow. 6 producers confirm their participation. Benda ni julung kali diadakan. Ini satu pencapaian yang baik. Cara promotion filem kita ke peringkat ASEAN dan baru ke peringkat dunia. Jadi apa yang AIFA buat pada ini, kita cuba nak menonjolkan filem-filem Malaysia ni mampu bersaing di peringkat ASEAN. Mungkin boleh cerita sikit apa produk yang dijual di dari ni? Saya ada t-shirt Carl Shafiq crossover dengan Mr. Vintage daripada Fairuz Ramdan. Meriah. That's all I can say. Sangat-sangat meriah. I tak expect pun seramai ni and semeriah ni. Ini kali pertama Famous Bazaar diadakan. Kita orang ada 60 blog shop dan antaranya adalah 16 selebriti yang diundang. Dan antara blog shop sini semua blog shop terkenal. Inilah jurung-jurung kali cucu saya dapat promosi ya. Dengan adanya pesta jual-jualan ni, ini menambahkan ramai orang datang lah ya. Promosi yang kita buat untuk teratak Pak Ajis katanya. Bukan ini saja yang penting, malahan teratak-teratak lain juga akan turut sama dapat nikmatnya lah. Walaupun tidak sebesar mana, apa yang diterima memang cukup memberi satu manfaat kepada kami lah. Famous Bazaar, I think it's great. Saya yang ada kat sini pun tiba tershopping juga. Macam mana ni? Kenapa agaknya memanggil artis-artis untuk terlibat sama dalam Famous Bazaar? Dia orang ni ada taste fashion dia orang yang sangat tinggi. Lagi satu, ini tempat untuk artis memperkenalkan brand-brand mereka sendiri. Assalamualaikum. Sebentar lagi kami semua akan berangkat ke Korea, ke Seoul, South Korea, sama Taiwan dan juga kawan-kawan saya lah. Skyways Travel Network, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much from the bottom of my heart. Dan juga Korea Tourism Organisation. Saya sangat berharga dengan anugerah yang diberi kepada saya sebagai Ambassador Korean Culture and Tourism.
Bukan sebuah pun boleh. Seorang insan. MML. Ni Twitter banyak masuk. Apa? Dia kata kita berdua ni, terutama Baby Sisi, gedis. Ada kukisah betulnya. Tolong jawab. Gedik. Tak apa, yang penting kita jadi diri sebenar ya. Kita propa jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sambung lagu. Aziz ciptakan semua ini. Dua-dua gedik. Saya cakap saya bersedia, saya tak cakap saya nak kahwin. Okey, ini kawan cerita, mak kita kutuk ramai-ramai. Tak pernah saya tengok gangster mana-mana pun seorang pergi serang tempat orang, 4-5 orang. Ya riba. Baby Sisi, host baru anda rancangan Prima Donat. Lawak bodoh. Lawak bodoh. Kau boleh sebut ke bodoh. Tapi tak kisahlah. Yang penting hari ini adalah hari yang paling bersejarah. Kerana ada yang kata Baby Sisi tu nampak macam terlalu gedik. Cuba jadi man sikit, jadi kental. Jadi MML dan juga Gizi Zainal. Tengok ya, Baby Sisi nak jadi lebih sasa ya. Nyanyi lagu ni. Go. Hanya engkau yang bisa. Hanya engkau yang... Cukup! Nampaknya botol-botol mula bertaburan di studio. Okeylah, yang penting kita akan bersama dengan diva yang cute ni. Dia dalam hidup dia ada 2 je perkataan maut dia. Ayat power dia MML iaitu oops ataupun sangat-sangat stylista. Walaupun dia propa. Yang penting dia dapat pergi birthday party Tun Doktor. Saya sekarang berada di Hotel Le Méridien Kuala Lumpur untuk meraihkan sambutan ulang tahun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ke-87 tahun. Dan pastinya ramai selebriti popular tanah air diundang ke majlis ini. Dan yang kita ingin pastikan ialah kita melihat fashion dan gaya selebriti popular tanah air, sama ada stylista atau oops. Nampaknya you bersinar dengan baju berwarna emas hari ini ya. Kabarnya dapat bergambar dengan Syahruhan tu. Boleh tunjukkan gambarnya? I dapat tangkap gambar dengan dia tadi dan dapat pegang tangan dia. Dah cukup lah. Memang minat saya ada. Kita fokus depan kamera. Kabarnya tak sempat dari mana somewhere lah, sampai tie pun tak sempat nak pakai, bow pun tak sempat nak pakai untuk majlis black tie malam ni. Saya daripada syuting, apa yang ada saya pakai. Janji saya tunaikan janji saya untuk hadiri majlis birthday Tun Mahathir pada hari ini. Eja, talk about your baju. I suka kebaya tweed ni. Ini dari rekaan siapa? Kalau Ayi rasa Ayi pernah nampak. Mungkin di dalam bilik persalinan butik milik Syaiful Baharin, betul atau salah? 100% betul. Abang hari ini sangat seperti ahli korporat. Terima kasih kepada Lord Stella. Baju ni ditempah khas penuh untuk menyambut ulang tahun Tun Dr. Mahathir yang ke-87. Selalunya pakai, dia suka pilih warna hitam kan atau warna gelap, tapi kali ni warna krim. Sungguh berani you ya. Sebab yang hitam tu semua ketat-ketat, so tak boleh lah sekarang ni. Saya sungguh dia pakai baju ni. Saya sungguh. Mana suami you, Medan Imran? Suami di dalam. You mau makan? Sendiri. Umi Aida, anda kan memakai Lord Stella nampak just sangat bijak. Lord Stella. Walaupun agak hari ni tanpa necktie atau bow, tapi penting ialah janji tetap janji. Betul. Saya jumpa Amanah Imani dengan pakaian gaun lah, dengan casual, dan hari ni dengan suit lain daripada lain kan. Suka dia punya bunga kat tepi tu, tiba ada bunga berwarna hitam, sangat-sangat stylista daripada Amanah Imani Top. Cucu. Terima kasih. Bagaimana rasanya bang? Adakah sama Lord Stella dengan suit yang lain yang pernah abang pakai? Tentulah rasa lain sebab ini adalah tailor Tun Mahathir. Apa yang abang suka tentang baju ini sebenarnya? Mr. Loh tahu cita rasa yang terkini. Dia merekakan desainnya ikut cita rasa yang sekarang, iaitu lebih kepada body fit. Just nice. I suka penampilan Eja dengan kebaya tweed dan kain lepas di bawah dan makeup yang sangat cantik, sangat sempurna, sangat elegan, sangat stylista untuk Eja. Cutting dia make you more slim. Bukan selalu kita boleh pakai suit, right? Since event ini pun Lord Stella yang buat, dia sponsor saya untuk pakai suit ni untuk event. Ini baju dari mana ni, Linda? I bought this in Singapore a few years back. Dah lama tak pakai. I rasa I pernah pakai sekali je. So pakai lagi sekali lah. I suka you punya earring. I
suka you punya rambut. Q Haidan memakai lock styler seperti biasa. Siaran ulangan. Oops, ke stylista kalau repeat ni, kau cakap? Saya cakap siaran ulangan. Tak kisahlah kan. Oops. Tapi yang suka Linda, penampilan Linda, walaupun dia kata dia agak berisi, gemuk tu tambah kasar kot. Tapi masih lagi elegant, stunning, kan? InsyaAllah, hopefully. Janji tak janji memang stylista, tapi sebab tak ada boh, untuk Fizz Virus. Tapi baju dari mana ni? Lock Styler. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Itu dia. Oops! Okey. Siapa yang penggemar teater Alibaba? Yang di mana dibintangi oleh siapa? Elvira Loy. Ada Elvira Loy. Ada Fizo Omar. Abby Yus. Zarina Raja Lawak. Abang Aznil pun ada. Lagi satu siapa yang minat? Bikers. Filem Bikers Kental. Di mana juga dibintangi oleh siapa lagi? Awi. Zul Arifin. Harun Salim Baci. Handsome proper. Zizan. Tak sabar nak tengok. Teater Kasim Baba ni adalah teater nasihat. Cerita nasihat yang mengajar, ada mesejnya yang kuat di mana orang tamak akan selalu rugi, kita nak hidup kena sederhana, macam itulah. Cara lakonan tu ada persamaan atau perbezaan tak dengan lakonan asal mengikut adaptasi Rafi Ramli? Kadang-kadang caranya ada saya curi sedikit. Tetapi walau macam mana pun, saya tidak boleh jadi S. Samsudin. Saya kena jadi Abiyus. Cara saya lah. Ada di antara dialog-dialognya yang saya ambil, tetapi penyampaiannya atau persembahannya mengikut cara saya. Pelakon asal watak Nosia sebenarnya, watak dia lemah lembut di mana dia merupakan seorang isteri yang taat kepada suami dia walaupun suami dia tu seorang pemalas. Tetapi dalam TV ceritanya lebih nampak kelembutan dia sebagai seorang isteri. Saya bila membawa watak Nosia di dalam pentas teater lain, maknanya saya kena menunjukkan sedikit impak lah. Setiap orang ada personality yang lain-lain kan. Jadi walaupun watak tu margina, seorang orang gaji semua, tapi saya percaya dengan personality diri sendiri yang ada, mesti ada perbezaan dari segi margina yang saya bawa dengan yang dulu yang bawa. Dari segi dialog, cara penyampaian saya lain. Lepas tu dalam margina ni pula saya banyak menari. It's something different yang saya nak tunjukkan lah. Perasaan saya seperti sama macam orang lain juga. Saya gembira dan Alhamdulillah kerana diberi percayaan untuk saya memegang watak Loya dalam teater ni. Saya rasa memang generasi-generasi kami sepatutnya aktif dalam benda ni daripada kita tak ada buat apa-apa kan. Jadi saya kena teruskan legasi itu. Tapi siapa lagi nak sambung kalau bukan kami? Kalau kita tengok cerita Alibaba punya lapor, kita lihat di kaca TV yang flat kat situ, tapi kat sini kita nampak dalam teknik color yang extravaganza on 3D pula tu kan. Kita nampak live performance dengan colourful, memberikan satu pandangan yang infinity. Datang beramai-ramai untuk nak tengok apa ke yang extravaganza. Cerita sikit secara ringkas tentang cerita ini. Cerita ni bertemakan komedi road movie lah. Dia perjalanan pasal Zizan, dia ada seorang biker. Sebelum ni tak ada motor, tapi grup Awi ni ada motor, and then grup Awi ni nak konvoy pergi ke salah satu event besar di Krabi Bikeway. Zizan satu hari dia balik, dia jumpa duit, dia ambil duit tu actually duit jahat lah. So dia ambil duit, dia beli motor, dia ikut Awi and the gang konvoy pergi Krabi. Sepanjang perjalanan tu adalah benda-benda humor yang berlaku, and then dia fall in love dengan salah satu perempuan kedai situ. Dia punya sampai kat situ ada penjahat dua orang ni sebenarnya, yang duit dua orang ni dia ambush cari dia, nak bunuh dia, colek girlfriend dia. So nanti kalau selebihnya kita tengok movie ni lah. Awi mungkin bercerita sikit watak secara ringkas dalam Bikers Kental. Watak saya yang bernama AD. Saya dalam watak kali ni dia lebih kepada ala-ala abang-abang itu kan. Adik-adik kita ni yang baru-baru nak main motosikal, teringin nak ikut kita konvoy pergi ke Thailand lah. AD ni dia banyak menyelesaikan masalah-masalah je lah. Saya pegang watak sebagai RB, saya orang kanan kepada Awi. Kami satu grup. Jadi Zizan dia akan masuk dalam grup kami dan saya tak suka Zizan
masuk dalam grup. Awi bagi Zizan masuk sebab kesian daripada perjalanan kami daripada sini sampailah ke Thailand. Saya memang cari salah Zizan. Saya memang tak suka Zizan. Saya menganggap watak sebagai Bidik Azaifah, seorang yang loser, sangat loser. Seorang yang tak ada duit, seorang yang cakap banyak sangat. Padahal sedangkan dia pun tak ada duit kan. Dia hanya staff saja. Dia buat dia macam motor ni dunia dia. Dia buat macam motor ni. Macam dia ada motor lah. Bercakap macam konon-kononnya abang-abang dalam dunia pemotoran. Sedangkan dia sangat loser. Walaupun loser, one day dia akan win. Nak tahu macam mana? Kena tengok lah. Hari ini kita ada eksklusif Cik Ta in the house. Cik Ta. Cik Ta. Cik Ta, betul kan Cik Ta adalah wartawan fotografer dekat lokasi? Kami bukan halau. Masa dia mai tu kami duk pakai bulu mata pelesu. Oh, pelesu Pak. Kami tak siap make up. Dia duk ambil gambar. Habis tu kami punya boyfriend nama Zain Cowboy. Dia marah. Tu yang kami halau. Oh, faham. Ni, sekejap. Awak bukan Cik Ta, awak Cik Tarik. Cik Tarik ya. Tapi awak manager 14 kan? Betul ke awak yang over tu? I sebenarnya manager 15. KRU baru sign semalam. Baru je semalam sign kontrak. Bukan I yang halau. Bukan. Bukan halau. Bukan halau. Izu Isa mungkin boleh cerita sikit perkembangan terbaru sekarang. Sekarang ni Izu tengah syuting drama Maskara. Megang watak sebagai Joe. Perkembangan nyanyian macam mana? Sekarang ni kita orang akan dalam proses untuk masuk dalam studio, record beberapa lagu lagi untuk siapkan album pertama kita orang. Perkembangan kehidupan ni sekarang macam mana? Murah rezeki dari segi berlakon pun murah, dari segi nyanyian pun murah, alhamdulillah. Girlfriend sihat? Sihat. Bila nak kahwin? Nanti kalau ada tarikh dia saya bagi tahulah. Itu tahun depan? Ada saya cakap ke? Sebab itulah ada tahu daripada Izu. Saya tak cakap. Mungkin ada dalam paper 2-3 hari lepas cakap pasal saya nak kahwin 2013. Saya bersedia untuk kahwin 2013. Saya cakap saya bersedia. Saya tak cakap saya nak kahwin 2013. Kalau jodoh saya tahun 2013, Tuhan dah cakap macam tu, saya kahwin lah. Yang pertunangan tu pun salah jugalah, bukan juga? Bukan. Ada ramai yang tertanya-tanya girlfriend Izu merupakan manager pada 14 dan juga Izu sendiri kan. Tapi orang membuat spekulasi yang kononnya girlfriend Izu ni macam lebih kuat dari Sudu. Orang kata manager diorang ni macam kontrol lebih-lebih. Sedangkan bila fans ambil gambar pun macam terhalang. Dalam murai tu dia cakap manager saya tu adalah PA. Dia bukan manager. Kalau dia manager tak kisah dia nak buat macam tu. Ni dia PA tapi dia tak boleh buat macam tu. Orang cakap. Tapi sebenarnya dia manager. Dia manager saya dan dia on behalf 14 juga, jaga 14 juga. So dia memang berhak buat macam tu. Sebab dia tahu macam mana kita orang punya penat. Rehearsal 2-3 hari masa malam AIM tu. Balik pukul 3-4 pagi sebab untuk rehearsal. Datang pun awal, balik lambat. Dia dah berjalankan kerja dia. Ada sesetengah fans ataupun pihak media yang bila nak cuba dapatkan Izu maupun 14 mungkin agak terganggu apabila tindakan manager tu tersebut agak drastik ataupun agak macam over control lah kan. Awak je yang cakap ni over control. Tak adalah. Kau tak baca blog ke? Blog dia orang jealous kot. Dia orang jealous dapat manager yang bagus. Sebelum ni yang bekerja dengan dia, yang deal dengan dia apa semua tak ada masalah. Mungkin orang tu tak pernah bekerja dengan Awin, tapi dia tengok cara Awin dia tak berkenan. Kan? Kerja dulu. Kita kerja dulu dengan dia baru kita boleh cakap dia tu okey ke tak okey. Kalau tak saya tak ambil lah dia sebagai manager saya. Jangan salah faham. Jangan cakap dia tu PA dia tak boleh buat benda tu. Dia manager, dia memang kena buat kerja dia lah. Kita orang bayar dia, saya bayar dia, 14 bayar dia untuk buat kerja dia. Kita dengar cerita ada salah seorang daripada jurugambar dia mengadu pada kita sendirilah tentang Cik Ta ni macam band dia. I selalu bukan band. I selalu akan tanya kalau I pergi mana-mana function, I akan make sure macam I tahu dia dari mana kan. Takut dia orang dari orang perseorangan kan. Jangan sangat nak bergambar dengan kebanyakan fotografer. So I kenal. Kadang kalau I tak kenal dia cakap dari blogger. Blogger I mana layan. Kalau kumpul gambar-gambar cakap okey ini gambar Cik Ta, kita kutuk ramai-ramai. Itulah kerja dia orang. Semua orang suka kita kan. Bukan semua orang kata eloknya gambar Cik Ta. Ada suka kata apa? Beranganlah apalah semua. Setiap kali dia nak ambil gambar Cik Ta, Cik Ta macam tak nak. Lari-lari macam memang tak nak. You ke? I jarang lah band jurugambar gila tak keluar lah muka I dalam paper. I cuma kadang-kadang ambil gambar dah post 2-3 sudahlah kan. Tak payah nak bubuh banyak-banyak. Bukan korang nak bubuh 13 muka surat pun kan. I tak band. Apa agaknya yang menyebabkan perkara tu berlaku sampai dia mungkin terasa dengan Cik Ta? Kalau dia terasa I minta maaf lah. Kadang-kadang kalau I tak kenal dia sangat kan. Macam dia dah mana layan kan. I tak suka dia bubuh gambar-gambar ni lagi upload ni lah. Bubuh kat sini, bubuh kat situ. Lagi dia crop-crop. Dah bubuh gambar bogey. Itu je pun. Jangan terasa hatilah cakap kat dia. Minta maaf lah. Cerita Fazurin adik Not. Tak payah membesarkan tu. Biasa memalukan lah. Saya tanya satu benda lah kat you kan. Semua drama Malaysia ni bagus ke? Deng 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 deng. Suka tak rambut baru kita? Bak kata Yusuf, tembikai susu. Ada rambut. Baby AA rambut pink. I hijau you all. Tembikai
pakai susu konsep dia. Okey, kalau nak tahu apa lepas ni, I rasa you all semua dah tahu asal gatal ni. Macam mana you boleh pakai wig ni? Ada kutu Propa. Tembikai susu you all. All together at last. And the loudest applause for Green City International College Kuala Lumpur. Segala kata cacian yang telah engkau berikan. Katanya. Kosong. Kau tahu cerita Fazurina Dek Not, Nabila Huda, dia pun paling kontroversi 2012. Kau kenal ke Nabila Huda? I tell you, Syahnas Ahmad ni kononnya dituduh cekik kru. Ayo, cekik apa jatuh rambut aku. Katanya. Kau tahu si Azad Jasmine, kau background sini. Okay. Kau jangan propai ya. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Katanya. Oh, you don't ever saman baby. Kau kenal tak Jules Crater yang bercinta dengan Yuna tu? Dia jaka Mak Saleh fotografer tu. Sambil dia orang main belon. Aku nak cerita kau. Kau tahu apa jadi? Adalah seorang ex-personality TV ni. Dia dah suam-suam kuku. Tapi dia kaki naik motor, bikers ni. Are you guys ready for the makan durian competition? Okay, here we go. Start from now. Yay! Makan, go. Kau tengok, punya nak sambut tahun baru kan? Makan. Dia cekik kru bukan apa. Kononnya wardrobe dia lambat. Dia boleh kahwin lari. Dia kahwin lari, mak dia terkejut. Mak dia sampai sakit-sakit. Oh no. Lepas tu ada Twitter daripada family dia. Katanya. Where are you from? Kau ludah apa ke? Kau tahu Nilofa? Mana tak, kata orang, meletup 2012. Kau tahu sebab apa? Sebab dia macam-macam kes kontroversi. Dia bukan apa, dia bercinta dengan Han Isaac. Tak jadi, kononnya. No comment. Sini kau tak ambil gosip lagi. Nabila Huda tu, dia clash dengan Johan Asari. Lepas tu kecoh dia pakai seksi. Lepas tu pula, kecoh dia ambil gambar kat Instagram party Halloween. AB Abadi. Sebab dia paling hot, bukan apa. AB Abadi ni kecoh berpolitik kat Twitter. Sama tak muka dengan Zain Saidin? Sekarang ni Jules Crater dah mula pakai songkok. Lepas tu pakai baju Melayu. Sebab nak kahwin dengan Yuna kot. Abang adik. Sekarang ni bergaduh. Diva yang tough ni, kenalkan kepada diva yang kaki lawak ni, kepada manager duta minuman energi. Tiba masa kau nak tahu, diva lawak tu boleh caras job jadi duta minuman energi tu. Katanya, Twitter dia kata, dada mak ni mencucuk-cucuk because of you. Cik Ta, dia dipilih sebab apa? Dia diva yang paling kontroversi. Dia bukan apa, hari tu kononnya kahwinlah, tak jadi kahwinlah dengan Datuk K. Lepas tu dia terlibat, Cik Ta dituduh terlibat dalam video bogel. Recik-recik perlu aku kau takut kan? Bertemu dan berpisah adat manusia biasa. Kau tahu personality XTV ni dah rampas Datuk. Kau dengar tak ni? Go! Sang kecil. Yang paling top juga 2012. Kau tahu siapa? Adalah Alif Aziz. Kenal tak? Yang lagu Liking tu. Sebab apa? Dia ada gambar yang sensasi antara dia dengan Zarina Anjoli. Zain Saidin, dia sudah Instagram dengan Rosita Cik Wan. Ayat dia, never will. You find another man that will do and love you as much as I do. Happy New Year 2013 from Green City International College, Kuala Lumpur. Happy New Year! Oh, baby
gede. Segala kata cacian yang telah engkau berikan. Ni MML. Comel tak baby Sisi hari ni? Comel. Teddy bear tu comel. Comel kan? Ni anak Gigi Zainal. Okey lah. Yang penting nak baby Sisi nak cor pasal hero yang paling romantis 2012. Zain Saidin katanya dia dapat pergi Gaza, you all. Meriah. Tapi ayat ini khas untuk Zain Saidin. Kalau boleh close up ya, cameraman. Never will you find another baby that will love you and salute you as much as I do. This I promise you. Propa, Scooby-Doo, where are you? Zain Saidin balik daripada Gaza, mungkin boleh cerita sikit pengalaman you semasa di sana. Daripada mulanya pergi, perasaan takut, perasaan nervous, fikir pasal keadaan kat sana kan beliau rendah. Tapi sampai situ jejak je kaki dekat tanah bumi Palestin tu aman sebenarnya, aman sangat. Tak rasa takut dah, tak rasa apa. Mungkin sebab diorang menyambut kita dengan sangat baik, sangat baik. Diorang mengalu-alukan kita masuk. Diorang cakap sini yang ini adalah bumi orang Islam. Jadi sesiapa yang Islam ke tidak Islam sebenarnya boleh masuk. Tak perlu cop ke, tak perlu apa ke, masuk je. Cuma nak masuk tu kena lalu Mesir. So, ada apa-apa pengalaman yang mungkin you tak dapat lupakan sepanjang you dekat sana? Saya semasa sampai sana 2 kali saya menitik air mata. Satu semasa pergi satu tadika ni. Kita pergi tadika ni, dan tadika ni kita disambut oleh budak-budak ni yang menyanyi bahasa diorang, tapi dia memegang bendera Aqsa Sharif dan dia memegang bendera Malaysia. Dia menyanyi semangat ni, ibaratnya macam kita orang ni hero. Benda tu sangat menyentuh hati saya, dan saya yang berdiri kat depan tu pelan-pelan ke belakang sebab saya nak menitik air mata. Dan tak elok kita menitik air mata depan diorang, sebab walaupun diorang mak bapak mati syahid ke, diorang ni anak yatim ke, kita tak boleh tunjuk kepada diorang kesedihan sebab kita nak kena bagi diorang semangat. Yang lain-lain pula ada satu keluar daripada bilik tu sebab tak tahan tengok semua sedih, memang menyentuh hati. Yang kedua pula, masa kita pergi satu rumah ni, satu budak perempuan ni, keluarganya seramai 30 anggota keluarga dia mati syahid, termasuk mak bapak dia, termasuk adik-beradik dia. Dan dia cerita pada kita minta adalah orang translator yang Arab ni. Apabila dia cerita, bila kita dengar orang tu Melayu tu cakap, kita macam ya Allah. Tapi bila tengok budak perempuan tu cerita, tenang je cerita pasal mak bapak dia meninggal. Dia tunjuk gambar mak bapak dia semua. Tak macam sedih, tak menitik air mata. Sebab apa? Dia orang ni percaya kepada Tuhan. Dia orang punya kepercayaan tu kuat sangat. Dia orang redha. Dan dia tahu kalau mak bapak dia mati syahid ni masuk syurga. Dan bukannya mati, betul mati syahid kan, mati duduk di sebelah sisi Tuhan. Dia orang happy benda tu. Kita orang yang rasa kita orang yang berdendam. Dia tak berdendam. 2 peristiwa tak mungkin saya akan lupa. Tak ada kekacauan yang berlaku lah sepanjang kat sana? Alhamdulillah semasa kat sana tak ada bom ke, tak ada apa ke. Semua Alhamdulillah aman lah time tu. Secara langsung katanya kan di 104 dan juga 134, dan bersama baby Sisi ketiga ini adalah Diva MML dan kena menjawab satu soalan maut ini. Soalannya berbunyi, betul ke you cemolot dengan MA? Cemolot tak. Tapi kamcing yes. Kamcing. MA tu kan? MA. Michael Ang you mean. Dengan cerita Michael Ang sekarang syuting dengan pelakon-pelakon Indon je sekarang. Meletup. Tapi ada yang tak puas hati. Pasal apa? Apa dia? Sambung. Jangan cakap Michael Ang. Jangan cakap. Kenapa agaknya you suka bawa artis Indonesia masuk ke Malaysia, sedangkan you tahu Presiden seniman kita agak menentang kemasukan artis luar ke dalam Malaysia untuk menaikkan martabat ataupun kualiti lakonan artis tempatan? Pelakon Malaysia banyak yang bagus dan banyak yang jauh lebih baik daripada pelakon Indonesia. Sebagai manusia, kita harus terima yang kita boleh cakap, kita boleh kritik, dan kita seharusnya terima kritikan. Kalau orang Indonesia kata kita tak bagus, kita harus terima. The only reason I pakai pelakon Indonesia atau mungkin satu hari pelakon Singapura, sebab language, bahasa tu hampir sama. To me, untuk mengambil pelakon sama ada dia datang Indonesia ke, Singapura ke, Filipina ke, Thailand, kita semua sesama manusia. 2 mata, 1 mulut, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki kan. Tak ada beza lah. Kita semua sesama manusia. Kita semua penduduk bumi. Michael Ang menyokong artis luar untuk masuk lagi ke dalam Malaysia, sedangkan artis kita ni ramai lagi yang boleh berlakon dengan lagi hebat. Memang I setuju. Kita ada banyak pelakon yang bagus, yang handsome, yang cantik. Lakonan mereka sungguh hebat semua tu. Memang betul. Cerita yang I memakai pelakon seperti Baim Wong, Randy dan tu memerlukan orang
lain. Sebab watak yang mereka bawa tu ialah watak orang Indonesia. I tak boleh tulis watak Thailand because orang Thai atau orang Filipina sebab aneh. Tapi at least Indonesia dekat dengan kita. Bahasanya dekat. Sebab itu I memilih. Dan tapi bukan semua cerita I guna pelakon Indonesia. Cuma ada cerita je. Yang mana cerita tu memerlukan. Takkan nak panggil Harul Azrin ke berlakon sebagai pelakon Indonesia. Aku rasa terkial-kial dia nak cakap bahasa Indonesia tu. I tak faham lah. To be Maharja Lawak is a good example. Di mana 3 serumpun negara boleh masuk. Singapura, Indonesia dan Malaysia semua masuk satu. It is healthy. Cuba lihat lebih daripada setakat kewarganegaraan. Lihat mereka sebagai manusia, rakan sekerjaya seperti dalam seni lakon dan entertainment. Ini boleh menyebabkan link kepada Ganuza Zaidi dan juga Julia Perez. Benda ni kalau you nak salahkan, you tak boleh salahkan orang Indonesia juga. Forget about apa yang dia tweet. Tweet tu I rasa tweet ada benda lagi teruk apa yang dia tweet. I pernah kutuk drama Indonesia, I pernah kutuk filem Indonesia, filem Singapore. Tapi itu pendapat I. Sama juga Julia Perez pun ada pendapat dia. Terpulang pada individu. To me, I can take it. If you tell me I'm not good, I will improve myself. Kalau you nak salahkan, you salahkan orang kita sendiri. Producer kita yang bawa dia. Kenapa tak ambilkan dia permit? Bila you nak bawa mereka, you apply because you tahu you kena ada permit ni. Apa Zaidi cuba buat untuk royalty, untuk menegakkan hak pelakon-pelakon, I setuju. Tapi tentang yang pembawakannya, I rasa untuk kali ni tak payah nak besar-besar sampai maki-maki kat Twitter tu. Lebih baik jumpa, berbincang, tak payah membesarkan. To me, it's like memalukan lah. It's a small matter. Kalau Zaidi tak nak pelakon lain masuk dalam Malaysia, then make a rule. Buat undang-undang. Pelakon luar tak boleh masuk. Salah pihak kita orang sebab artis kita tiba-tiba last minute tukar schedule. Depa mamai tu depa berhenti, depa kelak-kelak kodonnya depa nak buat ho lah. Happy New Year. Happy New Year. Happynya MML. Baby Sisi dengar, lepas habis live ni terus MML naik flight pergi Bali. Jangan nak beropak. Adalah ya. Pergi sendirilah. Bersusi ya, bersusi. Yes. Okey, apa cara kita? Ni cerita tak puas hati lagi ni. Ada lagi tak puas hati. Kenal tak Murali Abdullah tu? Oh, Murali. Pengarah tu. Yes. Dia nak komen sikit pasal kontroversi Zaidi dengan Julia Perez tu. Oh, yang mengamuk minggu lepas tu. Yes. Oh, sambungan. Lepas tu kan. Jangan cakap dia orang. Ni live, jangan cakap. Murali Abdullah sebagai seorang pengarah, mungkin ramai yang tertanya apa motif apabila berlaku perselisihan faham antara Julia Perez dengan Zaidi. Dikatakan puncanya bermula daripada you sendiri bila you membawa masuk Jupe ke dalam Malaysia untuk berlakon dalam filem Sentuhan Malam Pertama. Saya tak bawa masuk Jupe. Saya cuma pengarah saja. Di Malaysia ni pengarah tak ada kuasa nak pilih artis. Semuanya producer yang pilih. Saya ni dah dewasa. Jadi saya malas nak bergaduh dengan kanak-kanak. Bila kanak-kanak bergaduh, orang tua jangan masuk campur. Pemilihan ni berdasarkan producer NSK. Mereka memang nak bawa seorang Indonesian masuk. Saya kata boleh tapi watak jahat. So dia mula-mula pilih Dewi Persik. Lepas tu kita orang tukar schedule. So bila tukar schedule, terpaksa gantikan dengan Julia Perez. 2 hari sebelum Julia Perez sampai, saya baru tahu Julia Perez digantikan. Masa tu tengah dia minta permit. Permit asalnya under Dewi Persik. So bila Julia Perez sampai, kami pun dah start shooting. Jadi kami perlukan watak secepat mungkin. Salah pihak kita orang sebab artis kita tiba-tiba last minute tukar schedule. So bila artis Malaysia tukar schedule last minute, kami terpaksa accommodate jadual 11-3 kami tak boleh ubah. So jadi kami tukar Dewi Persik tu. Saya tak kenal Julia Perez siapa pun. You sebagai pengarah sahaja dan yang bertanggungjawab atas segala permit, hal segala benda ni sebenarnya terletak di atas tanggungjawab producer. Tapi mungkin ramai tertanya apa tindakan Murali apabila Julia Perez tweet seperti kutuk drama Malaysia. You all sure ke Julia Perez yang tweet? Sebab yang saya tahu dalam syuting dia tak pernah pegang Twitter. Yang pegang Twitter assistant dia saja. Saya pernah minta nombor Twitter, dia tak bagi. Dia kata saya tak pernah pegang phone bang. Yang pegang phone adalah assistant saya. Jadi yang selama ni yang Zaidi bergaduh tu mungkin bergaduh dengan assistant PA dia ke, saya tak tahulah. Dengan mata saya tak pernah nampak dia tweet. Nombor 2, disiplin dia terlalu baik. Ada masa dia lebih baik daripada artis Malaysia yang saya pernah jumpa. Jadi bila artis sudah profesional, kita tak ada benda nak soal dia lagi. Dengan juga orang kata yang dia kutuk drama Malaysia. Masa tu saya tengah syuting di atas rumah, dia duduk kat bawah, dekat rumah kampung. So dia tengok TV Malaysia lah kot. Cuma masa tu dia bengang sebab Indonesia kalah dengan Malaysia bola. Lepas tu dia komen pasal drama kita, bukan filem kita, drama kita dia komen. Saya
Saya ada tanya dia, kenapa you kotor drama kita? Dia kata dia tertengok kat TV. Saya tanya satu benda lah kat you kan. Semua drama Malaysia ni bagus ke? Ada yang bagus, ada yang tak bagus kan? Saya sendiri yang buat drama pun saya rasa tak bagus. Macam mana orang lain yang tengok? Ada juga drama-drama yang saya buat yang tak bagus. Kita kena ambil terima ni sebagai positif. Kalau orang kutuk kita, takkan kita dah marah. Apa salahnya kalau kita terima saja apa orang cakap dan kita cuba perbaiki dia? Daripada kita kutuk orang tu, baik kita tunjuk budaya kita, budi bahasa kita supaya orang tu dapat terima. Orang Indonesia ni satu benda, sifat negara dia terlalu tinggi. Yang pergi mana pun yang puji negara mereka. Jangan cakap artis buruk kasar pun pergi tanya dia kata Indonesia lagi bagus. So kita kena jadi satu bangsa yang open minded. Kita kena terima dan kita kena tunjuk balik yang kita lagi bagus. Ada banyak problem lain. Kita gaji tak cukup, insurans tak ada, apa tak ada. Kenapa kita nak kecoh pasal satu benda macam ni? Baik kita fokus pada meningkatkan mutu drama kita, mutu filem kita. Orang luar tunjuk kita, kita ada kelemahan. Kenapa kita nak gaduh? Baik kita tunjuk balik ke mereka yang kita lagi bagus daripada mereka. Jadi tak payahlah kecoh-kecoh sangat. Kita bersatu padu, kita majukan industri kita. Yang penting industri kita maju. Kalau kita tak open minded, kita boleh maafkan orang, kita nak marah orang aja, nanti orang kata kita ni something wrong. Apa kata kita berfikiran waras? Yang main Twitter ni kanak-kanak aja main, kita tak main. So kita yang ada jawatan ni tak perlulah melenting sebabkan benda tu dalam Twitter. Tapi aku dikenali di Tajuk Tokong, Balik Pulau, Teluk Bahang, Satu Penang aku dikenali. MML, siapa makeup artis meletup ni? Nama dia apa MML? Belum lagi lah. Dah live dah. Suka tahu Itulah tu, Gigi Zainal. Ni MML. Itulah Gigi Zainal. Asyik sebut nama orang tak kenal kan makeup artis katanya ni. Apa nak tanya soalan bagaimana maintain santai? Sentiasa bahagia walaupun tak ada syuban di CCI. Ada. Propa ya. Propaganza ya. Siapa yang tak faham makna syuban tu sila buka kamus Oxford. Oxford. Okeylah. Ini tentang kisah bergaduh hayun besi katanya. Dia hayun besi. Dua jahit. Lepas tu kes polis kan? Tak, dia tak report polis pun katanya. Propa. Lepas tu dah lah tak nak report polis. Lepas tu dia ni. Kita nak tahu tentang isu ketika you pulang ke Penang, ada syuting di sana kan, dan berlaku sedikit pergaduhan dan perselisihan faham bila orang menuduh Azad seperti cari gaduh kat sana. Orang Penang dah mak Azad kat Penang, gaduh, bertumbuk hayun besi dan sebagainya. Mungkin Azad sendiri boleh perjelaskan keadaan sebenar. Dalam satu tahun kita ada 365 hari. Saya balik Penang saja 300 hari. Daripada isteri saya sebelum kahwin sampailah kami kahwin, dan Penang people love me a lot. Tak ada siapa yang mak saya seperti yang dikatakan oleh salah satu akhbar baru-baru ni. Kata kononnya saya dimak sebab tu saya kena. Di sini saya ingin menegaskan bahawa this is the fact. Kes hari itu sebenarnya saya diserang. Saya bukan menyerang. Tak pernah saya tengok gangster mana-mana pun seorang pergi serang tempat orang, 4-5 orang. Tak. Saya habis syuting pada 2 pagi dan masa tu pula saya nak pergi beli nasi kandak Sulaiman. Sebab nasi kandak tu saja yang buka pukul 3 pagi. Saya tak tahu apa sepak. Dan bini saya pun duk call kata dia dah teringin. Maklum dia dah masuk ke 9 bulan. Dia punya nasi kandak punya teringin pun bukan-bukan. On the way nak pergi ke nasi kandak Sulaiman tu kan, saya dah tersilap jalan. So jadi saya nak reverse, saya nak U-turn balik nak pergi ke jalan belah sana. Masa saya reverse tu ada satu kereta belah datang berdebar, melekat. Biasanya bila langgar, okey, of course orang nak keluar, nak tengok apa jadi, nak settle kalau boleh secara yang paling elok. Tapi benda tu jadi terbalik pula. Bila orang di yang sebelah belakang kereta, dia pula keluar, dia mamai, dia ketuk tingkap, saya bawa tolong tingkap, dia maki hamun. Hai, apa ni? Saya tolak pintu kereta saya keluar, jadi saya keluar, dah jadi macam satu pergaduhan bila dia dah jadi hyper sikit. Tapi bila dia dah keluar, dia tengok saya, mungkin dia tengok saya gelap sangat kot. Bila saya dah keluar, dia macam botol cam, dia tengok saya, dia lari. Jadi saya telefon kawan saya yang shooting saya dengan saya juga. Waktu itu Indra Hafiz dengan adik-beradik dia. Sebelum mereka sampai, ada satu kereta ni pula, saya tak tahu kat mana mai. Mereka mamai tu, mereka berhenti, mereka keluar-keluar kodonnya, mereka nak buat ho lah. Mereka ambil besi, salah seorang tu ambil besi, dia katok kepala saya. Yang ni mungkin pun tak tahu lah, sebenarnya saya memang kena katok. Saya ada 5 jahitan kat belakang ni, 3 jahitan betul-betul kat sini. Masa Indra Hafiz ni bawa saya pergi ke hospital, pergi check semua. Doktor pun dah menasihatkan saya suruh buat report. Tapi memandangkan saya ni orang Penang, so saya rasa macam okey lah. Okey, since saya nak mempertahankan diri, besi yang dia pakai tu saya sempat rabut, saya bantai dia balik lah. Jadi macam tu lah saya mempertahankan diri. Saya tak mau nak buat report sebab saya tak mau benda ni menjadi lagi heboh. Tapi pula depa-depa ni dia pergi buat pula. Depa ni pergi buat report pula, kononnya saya serang. Apa ni?
Hampa dah buat cerita apa ni? Lah ni aku beritahu kepala aku dejek tau. Aku tak kata apa lagi sebab aku fikir hampa ni kira orang Penang, aku tak mau nak bising-bising. Tapi since hampa dah buat ni, aku pun dah buat report. Jadi kes saya ni sekarang saya bagi 100% pada Tuan Din yang berada di Pulau Pinang ke, 100% kepada pihak polis. Dia orang akan siasat kes ni. Saya nak pesan untuk empat depa ni, mungkin hampa dikenali dalam Pulau Pinang kan. Mungkin di area Kampung Melayu ke, di area Balik Pulau ke, tapi aku dikenali di Jelutong, dikenali di Batu Lancang, dikenali di Tanjung Tokong, Balik Pulau, Teluk Bahang, Satu Penang aku dikenali. Kita dah sampai ke penghujung tahun 2012 dan penghujung rancangan untuk minggu ini. Sponsor MML jangan lupa. Sponsor baju I, shoes, kasut pun shoes. Kasut sponsor. Tengok, image buah katanya. Kelas kau MML. Shoes. Baby Sisi ni tak ada siapa nak sponsor. Mentang-mentang zaman I dah jatuh. Tak baik cari diri sendiri. Kita nak ucap selamat tahun baru kepada semua. Kalau boleh 2013 tahun yang paling gilang gemilang untuk kita semua. Ya riba. Jadi minggu depan kalau ada kita jumpa lagi. Ya, kita jumpa lagi. Kita mengoyan lagi, kita menggelupur lagi. Tapi yang penting saksikan music video dari Sharifah Zarina. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. See you next year. Bye. I love you. Ini. Dah habis rupanya propa. Sang mentari yang sering menjadi saksi akan segala rahasia cinta. Malam yang berbintang kian beralih sendiri menanti di